KL. Baiklah, kita boleh mulakan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada semua hadirin dan hadirat sekalian. Selamat datang kita ucapkan kepada semua. Bertemu kita kembali dalam aktiviti mingguan kita, kelolaan program Pesan untuk Berjaya dari Guru ataupun lebih dikenali dengan nama program PUBG Sekomas, dan malam ini dikelolakan bersama dengan sahabat Usrah UTL. Dan pada malam ini kita membawakan satu tema, Bangkit untuk Ummah Membina Jati Diri Muslim. Pada malam yang tenang ini pastinya anak-anak, guru-guru maupun ibu bapa ada banyak lagi tugasan mungkin yang lebih penting untuk diuruskan, tetapi Alhamdulillah Allah telah memberikan kita kelapangan untuk bersua secara maya dengan seorang insan yang sungguh hebat dan saya rasa bukanlah berapa asing lagi namanya untuk di kalangan kita. Jadi dibawakan khas dari Bumi Gaza, begitu. Dan bersama kita adalah CEO Cinta Gaza Malaysia, Tuan Muhammad Nadir Al-Nuri bin Kamaruzaman. Jadi tanpa kita membuang masa, kita jemput dahulu Ustaz Muzakir bin Abdul Ghaffar untuk membacakan doa sebagai permulaan majlis kita supaya diberkati Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya mujibus sa'ilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya pertemuan kami pada hari ini adalah bagi menyatakan rasa kesyukuran atas segala kurniaan-Mu kepada kami agar kami dapat meneruskan segala apa yang baik untuk kami. Ya Allah, Engkau jadilah hikmat bakti mereka yang terlibat dalam majlis ini dikira sebagai amal soleh. Kami juga memohon kepadamu agar bakat dan kebolehan yang Engkau anugerahkan kepada kami dapat kami gunakan untuk memajukan masyarakat dan negara kami, serta dapat menyumbangkan kepada perkara-perkara kebaikan untuk agama kami dan bangsa Malaysia keseluruhannya. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau akan iman yang berkekalan, hati yang penuh khusyuk, ilmu yang memberi manfaat, keyakinan yang sebenar, amalan yang baik, bergiat dan berusaha dalam urusan agama, sihat dan kesegaran tubuh badan yang sempurna, serta juga kami pohonkan kekayaan harta benda, iman, ilmu dan kepribadian murni yang lebih dari sekalian manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, andainya dulu pertemuan kami ini demi kebaikan, maka Engkau jadikanlah perpisahan ini sebagai satu jalan kebajikan. Tetap dan satukanlah hati-hati kami ke arah keredaan-Mu meskipun kami berjauhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Muzakir bin Abdul Ghaffar di atas bacaan doa itu tadi. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan satu profil penceramah kita pada hari ini. Saya akan bacakan
Nama penuh beliau adalah Muhammad Nadir An-Nuri bin Kamaruzaman, berasal daripada Bandar Baru Bangi, Selangor. Kelulusan akademik ijazah sarjana muda sains Marine University Malaysia Sabah. Dengar-dengar cerita dia adalah rakan kepada Cikgu Hafiz kita. Kemudian beliau menyambung diploma syariah dalam bahasa Arab Kolej Antarabangsa Damsyik di Syria 2011 hingga 2012 dan balik kerana perang. Jadi bukan kaleng-kaleng orang kata. Penceramah kita pada hari ini pernah merasa first hand berada dalam keadaan yang peperangan dan menyambung ijazah sarjana muda syariah di Universiti Islam Gaza daripada 2013 hingga kini, dan beberapa jawatan terkini beliau termasuklah ketua koordinator roadshow isu Syria dari Syam kepada Alam, Persatuan Pelajar Malaysia Syria, pengasas Persatuan Cinta Gaza Malaysia, pengasas Pusat Budaya Malaysia di Palestin, pengasas bersama Palestine Malaysia Strategic Initiative PAM, dan juga pengasas bersama gabungan #MyAqsaDefenders. Kalau dalam baru-baru ini isu tahun 2012 yang kita banyak nampak #MyAqsaDefenders, dan bersama kita pada hari ini adalah salah satu tulang belakang di sebalik hashtag itu. Sedikit info menarik berkenaan beliau. Muhammad Nadir adalah rakyat Malaysia yang tunggal berada di Palestin sejak tahun 2013. Telah berkahwin dengan seorang balu pejuang Palestin yang mempunyai 5 orang anak, komited dalam memperjuangkan dan membela nasib rakyat Palestin yang ditindas oleh rejim Zionis Israel, dan kini beliau dan misi bantuannya berfokus kepada bantuan makanan, kesihatan dan pembangunan semula di Gaza dan Baitul Maqdis akibat serangan yang berlaku. Begitu menarik sekali profil kita, profil penceramah kita pada hari ini. Jadi bersama kita, Assalamualaikum Tuan Nadir, apa khabar, sihat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Sihat, alhamdulillah. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh dengar suara ke? Alhamdulillah sihat. Macam mana sekarang di pukul berapa agaknya di sana tu? Sekarang jam 4.14 petang di bumi Palestin. Masih petang, belum malam lagi. Okey, terima kasih. Okey, kita akan mulakan dengan soalan kita yang pertama pada hari ini. Macam yang kita bacakan sebentar tadi kan, kita dapat tahu yang Tuan sudah berada di sana sejak tahun 2013. Bukan tempoh yang pendek. Kali pertama saya baca buku Tuan dan aktivism Tuan tu, saya masih berada di universiti. Dan sekarang sudah 2021. Jadi soalan kami yang pertama, bolehkah Tuan ceritakan secara ringkas tentang bagaimana Tuan boleh terlibat dalam dunia aktivis dan apa yang mendorong Tuan untuk membuat keputusan untuk terus menetap tinggal di bumi Palestin? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Pertama sekali terima kasih kepada pihak sahabat Usrah UTL dan PUBG Makdis Komas yang mengadakan dan melaksanakan, menganjurkan program kita pada hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Madihah, rakan-rakan lain yang berada di ruang Zoom StreamYard pada hari ini, Ustaz MG, nama glamour Ustaz MG, Ustazah Faizah dan Cikgu Hafiz Jumat, rakan lama saya di bumi Sabah dahulu. Cikgu Hafiz, Masya Allah, menjadi seorang guru yang saya yakin cemerlang pada hari ini. Sebab dulu pun setiap aktiviti yang berkaitan dengan pendidikan kami minta Cikgu Hafiz yang uruskan. Cikgu Hafiz ni dia senyap-senyap dan dia selalu dapat 4 pointer, 4 flat walaupun dia sibuk dengan kerja-kerja kebajikan bersama-sama dengan kami. Jadi Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam satu program perkongsian pada hari ini. Dan hari ini saya bercakap dengan satu kelompok yang sangat-sangat membanggakan kerana saya berada bersama-sama dengan kalian para guru. Mereka yang dekat dengan pendidikan, mereka yang dekat dengan tarbiyah, mereka yang dekat dengan pengorbanan masa, tenaga, wang ringgit mereka untuk membina dan membangunkan anak-anak bangsa. Dan sebenarnya bila ditanya tentang kemanusiaan dan bila ditanya tentang kebajikan,
saya teringat satu tesis yang ditulis oleh ibu saya sendiri berkenaan dengan kesukarelawanan dan punca-punca remaja suka untuk mengikut dan melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Dan antara sebab yang dituliskan ialah bahawa di dalam DNA manusia itu sendiri sebenarnya ada DNA yang menggalakkan mereka untuk suka berkongsi, untuk suka memberi, untuk suka membantu orang-orang lain. Dan bila mana emak saya sebutkan kenyataan itu, beliau juga menyebutkan bahawa kita beruntung, alhamdulillah, kerana ayah saya seorang pensyarah, ayah kepada ayah saya bekas seorang guru, ayah kepada mak saya seorang guru, dan emak kepada emak saya juga seorang guru. Maksudnya keturunan kami memang keturunan cikgu-cikgu. Dan cikgu-cikgu secara automatik di dalam DNA mereka ada DNA nak membantu orang, nak menolong orang, nak memberi kepada orang. Kerana seluruh kehidupan mereka alhamdulillah adalah kehidupan yang mereka berikan dan habiskan untuk membangunkan dan menjayakan orang-orang lain. Kadang-kadang kita tengok, oh bagusnya anak murid aku dah jadi menteri, anak murid aku dah menjadi Perdana Menteri, kadang-kadang ada anak murid aku yang telah menjadi engineer, yang menjadi doktor dan sebagainya. Dan mereka tidak mengharapkan supaya orang lain memandang ke arah mereka ataupun ingat semula mereka walaupun mereka telah menjadi asas kepada kejayaan anak-anak ini. Maka itu juga apa yang kita cuba lahirkan dalam diri kita. Dan selain daripada DNA kemanusiaan itu sendiri, disebutkan oleh ibu saya juga bahawa suasana persekitaran sebenarnya menjadikan kita juga suka untuk memberi. Maka alhamdulillah saya sejak daripada kecil dilatih dengan suasana itu. Ibu dan mak saya bila mana orang susah datang ke rumah, sama ada beragama Islam ke, sama ada bukan beragama Islam, yang datang dengan warna kulit apa sekalipun, dengan apa rupa sekalipun, maka dia akan kata bagi saja apa yang ada di rumah. Dan saya selalu sebutkan pengalaman saya bila mana saya duduk di Edinburgh, di Scotland, ketika mana ayah saya sedang menghabiskan PhD, yang datang turun ke rumah kami daripada tingkat atas ialah anak orang putih yang bercakap pelat. Dia datang ke rumah kami, dia kata time to eat. Disebutkan something to eat. Dia nak sesuatu untuk dimakan. Maka mak saya akan pergi ke dapur, tengok apa saja yang ada, biskut ke, ada apple ke, pergi bagi kepada kami dan kami diminta untuk bagi kepada anak ini. Itu rahsianya. Dia bukannya bagi secara direct saja untuk kami tengok dia memberi, tetapi dia bagi kepada anak dia yang bagi. Sama juga macam ayah. Setiap kali kami pergi sembahyang Jumaat, masa kami masih kecil, dia tak ambil duit dan masukkan dalam tabung, tapi dia ambil duit, dia bagi kepada kami dan dia ajar kepada kami macam mana nak bagi duit tersebut. Dia kata kalau orang tengok, dia akan letak dulu dalam tabung, tunggu orang semua dah tak ada, baru bagi. Tangan keluarkan cepat duit-duit tu, sembunyikan duit tu berapa nak bagi, masukkan dalam lubang tabung, jangan bagi orang nampak berapa kita bagi. Begitu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya membesar alhamdulillah dalam keadaan terbiasa dengan kerja-kerja kebajikan, terbiasa dengan kerja-kerja kemanusiaan. Mungkin projek pertama yang saya ikut masa saya berada di sekolah rendah, ayah saya bersama-sama dengan kumpulan pensyarah membawa saya ke selatan Thailand untuk melihat kesan tsunami ketika itu. Dan masa tu kita tengok orang-orang yang susah selepas berlakunya tsunami, bagaimana mereka hidup. Kita tengok ada kapal yang tercampak 1 kilometer ke tengah daratan dengan sebab dilambung oleh ombak dan sebagainya. Dan yang lebih penting ketika itu, kita melihat bagaimana golongan minoriti orang-orang Islam yang berada di selatan Thailand ketika itu cuba untuk bangkit dalam keadaan mereka susah. Maka kita belajar daripada kesusahan orang lain. Kita melihat apa yang mereka lalui. Kita sentiasa memandang ke bawah untuk kita mendapat pengajaran daripada kesusahan orang lain. Bukannya kita memandang ke atas dan kita tengok orang lain semua lebih baik daripada kita. Maka sebenarnya dalam suasana pandemik kita pada hari ini, alhamdulillah, kita banyak sangat peluang untuk membantu orang. Kita boleh bantu jiran kita boleh bantu kawan-kawan cikgu kita boleh bantu anak murid kita boleh bantu sesiapa saja yang memerlukan bantuan. Maka peluang pada hari ini kita kena ambil bersama-sama untuk menjadi orang yang sanggup membantu semua orang yang berada di sekeliling kita, semua orang yang memerlukan bantuan sebelum sempat mereka mengangkat bendera putih pun. Kan? Alhamdulillah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya sampai ke bumi Gaza ini pada tahun 2013. Sebelum daripada itu, saya terlibat dengan kerja-kerja kemanusiaan untuk membantu pelarian Syria. Setelah saya duduk di Syria selama 1 tahun setengah. Dan sebelum daripada itu, saya berada di bumi Sabah. Dan di bumi Sabah, kami memulakan kerja-kerja kebajikan dengan masuk ke perkampungan mu'alaf. Kita membantu penduduk-penduduk miskin yang memerlukan. Dan pengalaman di bumi Sabah adalah pengalaman yang sangat-sangat menarik.
sebab kadang-kadang orang dia kata, alamak, kita ni tak ada peluang nak sampai ke Palestin. Jadi macam mana kita nak bantu orang Palestin? Kita tak nampak pun mereka susah. Ataupun kita tak sampai ke Yaman, tak tengok setiap hari ada ratusan anak-anak yang mati kebuluran. Ataupun kita tak pernah sampai ke Syria, tak diberi peluang. Kita tak nampak pelarian-pelarian Syria yang terpaksa menjual batang tubuh mereka untuk dapat bayar tambang supaya boleh lepas daripada Syria ke Turki, daripada Turki mereka naik bot-bot yang tidak selamat untuk pergi ke Eropah, cari kasih sayang, cari kehidupan baru di Eropah, sebab negara-negara Islam sendiri tidak bersedia untuk menerima kewujudan mereka. Banyak sangat alasan kita bagi, tapi di negara kita pun ramai orang yang memerlukan. Kalau kita tengok media sosial setiap hari bercerita tentang Food Panda punya pekerja-pekerja yang bawa bayi dan sebagainya. Kita tengok orang-orang yang susah, yang sentiasa dibantu oleh kawan-kawan kita, ataupun kita tengok rakan-rakan kita di Sabah, ataupun rakan-rakan kita di Sarawak yang banyak lagi benda kita boleh bantu mereka, bukan semata-mata dengan wang ringgit, tetapi dengan dakwah kita, dengan kasih sayang kita, dengan kelas-kelas tuition percuma kita, khususnya kita yang berkelas sebagai seorang guru. Saya ingat saya dengan tim Cikgu Hafiz satu ketika pernah keluar di tengah malam pergi ke Kota Kinabalu di tengah malam jam 2-3 pagi ketika itu untuk kita kumpulkan anak-anak jalanan untuk kita ajar mereka baca Iqra di tengah-tengah malam. Dan ketika itu kami masih lagi bergelar sebagai seorang pelajar. Kita bentang tikar dan kita kumpulkan anak-anak jalanan. Ramai orang cakap macam-macam. Dia kata, kau pergi bantu anak-anak pelarian tu sebenarnya anak PTI tu. Buat apa kau pergi bantu? Dan masa tu datang maknyah lah dan sebagainya. Saya tak tahu Cikgu Hafiz menjadi mangsa usikan maknyah ataupun tidak. Tapi masa tu ramai kawan-kawan kita yang handsome-handsome sikit ni, alamak, maknyah datang pergi mengorat kawan-kawan kita pula sampai kawan-kawan kita jadi takut. Tapi masa tu kita bagi kepada mereka roti, kita bagi kepada mereka air kotak, dan ada sebahagian daripada mereka sebutkan, ya Allah, ni pertama sekali ada orang datang mendekati aku cuba untuk bawa agama Islam kepada aku. Selama ni aku rasa orang ni yang pakai tudung, yang pakai kopiah ni semua yang nak bajet-bajet baik je dengan aku, nak tunjukkan akulah yang paling berdosa, akulah yang paling bersalah kat dunia ini. Tapi kalian datang dengan wajah yang ceria, kalian datang dengan membawa sedikit hadiah kepada kami dan kami rasa cukup-cukup dikasihi ketika itu. Maka sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, peluang untuk buat kebajikan itu bukannya ada di negara-negara luar daripada negara Malaysia yang sedang bergolak semata-mata, tetapi kita boleh bantu sesiapa sahaja. Kalau tak sempat ataupun tak dapat nak jumpa manusia untuk bantu pun, bantulah haiwan-haiwan yang ada kan. Haiwan-haiwan yang ada pun boleh dibantu juga dan pastinya ia akan mendapat ganjaran daripada Allah. Maka alhamdulillah saya sampai ke bumi Gaza selepas daripada itu. Tahun 2013 saya duduk di bumi Gaza dan sedikit demi sedikit, asalnya tak merancang pun nak duduk lama-lama kat sini. Tapi alhamdulillah kita duduk bersama-sama dengan penduduk dan kita rasai kesakitan yang mereka lalui dan kita nampak kewujudan kita di sini boleh memberikan sedikit cahaya, sedikit makna kepada mereka sebab orang faham apa yang sedang berlaku di sini. Orang tahu bahawa Palestin ini rupanya memerlukan bantuan bukan sahaja di waktu peperangan. Di luar daripada waktu peperangan pun mereka hidup dalam keadaan terkepung. Kita duduk dekat Malaysia 2 minggu yang baru-baru ni, campur lagi 2 minggu PKP, itu pun kita dah komplain. Mereka yang duduk di Palestin ini, di bumi Gaza secara khusus, berada dalam PKP sejak daripada 2006. Duduk dalam kepungan, tak boleh nak keluar, dapat beasiswa, kena buang beasiswa dengan sebab tak boleh keluar daripada sempadan. Anak sakit kanser, tak boleh dihantar ke hospital dalam Gaza, tak cukup kepakaran, terpaksa dihantar keluar, tidak dibenarkan, mati anak-anak di depan mata. Ini semua adalah apa yang sedang mereka depani di dalam bumi Gaza ini. Maka kita duduk, kita rasa kita boleh buat sesuatu, maka kita kekal sampailah pada tahun 2016, alhamdulillah berkahwin dengan seorang wanita Palestin, dan ketika ini Palestin telah menjadi sebahagian daripada darah daging. Anak 2 orang daripada anak-anak Melayu yang lahir di bumi Palestin pun sudah ada di sini. Kalau tanya mereka, kamu ni Palestin ke Palestin atau Malaysia? Palestin ke orang Malaysia? Dia kata Malaysia. Kalau tanya Malaysia ke Palestin, Malaysia atau Palestin, dia pun kata Palestin. Jadi dia pun dah mengiktiraf bahawa dia sebahagian Malaysia, sebahagian Palestin. Maka alhamdulillah hari ini kita cuba untuk kekal selagi mana kita boleh untuk terus berada bersama-sama dengan penduduk Palestin. Kalau ada rezeki untuk kita pulang, insya-Allah kita pulang dengan kita memastikan kerja-kerja di sini tidak akan terhenti dan akan berterusan. Dan sebenarnya ketika ini adalah waktu yang sangat-sangat kritikal untuk kita terus berada di bumi Palestin. Sebab apa? Sebab ketika ini sebenarnya adalah tarikh
sejarah yang sangat-sangat dekat kepada pembebasan Palestin. Itu yang disebut oleh penganalisis politik. Mereka sebutkan we have not come this close to the liberation of Palestine since the whole history of Palestine. Sejak daripada isu Palestin bermula ataupun penjajahan bermula pada tahun 1948, kita tidak pernah ada sedekat ini untuk membebaskan Palestin. Khususnya selepas berlaku perang 11 hari baru-baru ini 10 hingga 21 Mei, bila mana kejahatan racism, perangai apartheid yang ada pada Israel itu didedahkan satu demi satu. Maka carilah jalan untuk terus membantu, angkatlah contoh dan role model yang jauh lebih banyak menunjukkan contoh baik. Orang kata Nadir ni kadang-kadang banyak juga kontroversinya. Sekejap gaduh dengan orang sini, sekejap gaduh dengan orang sana. Cari, kalau tak suka tadi, carilah orang lain yang lebih baik yang boleh dijadikan contoh teladan. Ramai lagi orang yang telah berjuang lama sebelum daripada kita di bumi Palestin, di tempat-tempat yang lain. Maka angkatlah mereka dan sekurang-kurangnya ambil satu langkah untuk mendekati dunia kebajikan dan kemanusiaan ini, insya-Allah. Masya Allah, insya Allah. Tegak bulu rumah. Kita tengok perjalanan Tuan Nadir bukannya mudah. Jadi nak menjadi orang yang hebat ni anak-anak, bukannya satu jalan pintas. Okey, baiklah. Kalau di Malaysia kan, tak kira di mana-mana lah, saya rasa isu penting yang didebatkan sekarang ni selain daripada kesihatan, dah tentunya adalah isu pendidikan. Tapi COVID-19 baru je menghantui kita, tetapi seperti isu-isu di Gaza ni, dia adalah isu yang macam tidak berkesudahan kan, sudah berdekad-dekad. Jadi sebagai seorang Muslim, wajib hukumnya kita untuk menuntut ilmu. Jadi bagaimanakah, soalan kami, bagaimanakah anak-anak dan remaja Palestin menjalankan tanggungjawab ini dalam keadaan negara mereka yang tak aman? Apakah mereka ada satu sistem pendidikan yang khusus di bumi Gaza sama macam di negara kita, Malaysia ataupun di negara-negara yang lain? Macam mana tu, Tuan? Baik, ini satu perkara penting yang kita kena faham, iaitu di luar pada waktu peperangan, sebenarnya anak-anak di bumi Palestin, ibu bapa di bumi Palestin, pekerja-pekerja, pegawai kerajaan, mereka semua melalui kehidupan yang sama seperti mana yang dihadapi oleh kita juga di bumi Malaysia. Maksudnya anak-anak ni di sini mereka pun pergi sekolah pada waktu pagi, pegawai kerajaan pun mereka pergi untuk bekerja, mereka juga cuba mencari rezeki masing-masing untuk ahli keluarga masing-masing. Ibu bangun di waktu pagi untuk buat breakfast dan sebagainya, semuanya melalui proses yang sama. Tetapi bezanya mereka berada di dalam kepungan. Bezanya mereka berdepan dengan begitu banyak cabaran untuk membolehkan mereka meneruskan kerja-kerja harian mereka. Kadang-kadang kita duduk di bumi Malaysia, orang bincangkan tentang sebagai seorang guru contohnya, orang bincangkan tentang gaji kita. Orang kata, cikgu ni bayar duduk dekat rumah, work from home, sepatutnya tak payah bagi gaji penuh, bagi gaji separuh saja, kan? Dia tak payah pergi, pengangkutan tidak ada, jam tidak ada, duduk kat rumah, tetap pakai kain plekat ke, pakai seluar pendek je mengajar dekat rumah. Orang marah. Kita pun lagilah marah kan. Dia sedap dia cakap, dia tak tahu kita buat kerja macam mana, penat nak menjaga anak-anak dia online pula kena jaga, lepas tu nak kena siapkan bahan-bahan, nak ditayangkan lah apa semua, kan? Kita dengar macam tu pun kita dah marah. Sedangkan cikgu-cikgu di bumi Palestin ini, Masya Allah, mereka mengajar sama macam kita mengajar, sama macam guru-guru di Malaysia mengajar, tetapi mereka mengajar dalam keadaan infrastruktur, kemudahan yang sangat-sangat kurang. Contohnya kalau di bumi Gaza ini, di waktu biasa, elektrik di bumi Gaza hanya ada selama 8 jam sehari. Selama 16 jam yang seterusnya, elektrik akan putus. Begitu juga di bumi Gaza ini, gajinya bergantung kepada bantuan yang ada yang masuk ke dalam negara. Kadang-kadang gaji mereka hanya dibayar 40 sehingga 50%. Itu pun setiap 50 hari sahaja dibayar. Ada cikgu-cikgu yang tidak mempunyai kewangan untuk sampai ke sekolah, terpaksa membayar ataupun terpaksa berjalan kaki berbelas-belas kilometer untuk sampai ke sekolah. Dan bila kita bercakap juga tentang pendidikan, benda yang sama dikaitkan dengan anak-anak yang berada di bumi Palestin ini, di mana anak-anak juga berdepan dengan kesakitan yang sama. Kita kalau bermula sistem persekolahan, Alhamdulillah, kita boleh minta kat ayah kita, boleh minta kat mak kita nak kasut baru, nak baju baru, tetapi mereka di sini bergantung kepada bantuan antarabangsa. Bukan sahaja untuk dapat kasut baru, untuk dapat beg baru, tetapi 80% daripada penduduk bergantung kepada agensi antarabangsa untuk meneruskan kehidupan supaya boleh cukup makan setiap hari.
Begitu juga budak-budak kat sini, kalau kita cerita tentang yang sedang melalui peperangan ataupun yang baru saja habis peperangan baru-baru ni, contohnya 2 hari lepas kita pergi buka sekolah Malaysia kita yang kedua di bumi Palestin, sekolah untuk anak-anak perempuan, dan ketika itu kita jumpa dengan anak-anak para syuhada yang baru saja kehilangan ibu dan ayah mereka ataupun ibu atau ayah mereka di dalam perang yang lepas. Maksudnya sekitar 2 bulan, 2 bulan lebih sikit, baru saja mereka kehilangan ibu dan ayah mereka. Tetapi bila kita jumpa mereka bersyair, mereka membaca syair, mereka bersajak, mereka menunjukkan semangat yang cukup luar biasa untuk memastikan mereka boleh meneruskan pendidikan. Seolah-olah mereka ini bukan orang yang anak-anak yang baru kehilangan ibu dan ayah. Begitu juga anak-anak kalau kita tengok di tebing barat, ni untuk adik-adik pelajar yang sedang mendengar, mereka nak sampai ke sekolah mereka kadang-kadang terpaksa melalui checkpoint, terpaksa melalui sekatan jalan raya yang bukan dijaga oleh polis dengan sebab COVID-19 macam yang ada dekat Malaysia, tetapi mereka terpaksa melalui sekatan jalan raya yang diletakkan oleh Zionis Israel, oleh penjajah, yang mana kadang-kadang mereka lalu, mereka diacu dengan senapang, mereka digeledah beg-beg mereka, dibongkar semua buku-buku yang ada dalam beg mereka. Dan kadang-kadang banyak juga berlaku kes anak-anak ini bila mana mereka nak sampai ke sekolah dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Ada yang dituduh nak buat operasi untuk menikam tentera yang sedang menjaga checkpoint dan sebagainya, dan ditembak sampai mati. Ada kes beberapa tahun yang lepas, seorang anak namanya Hadil, dia pergi ke sekolah dan dia membawa dalam beg dia sebilah gunting yang digunakan untuk subjek pendidikan seni. Tetapi dia ditembak di depan sepupunya sampai mati dengan alasan sebab dia nak buat penikaman ke atas tentera yang sedang berjaga. Maka adik-adik yang berada di Malaysia ketika ini, saya rasa paling-paling pun masalah kita bila kita nak belajar secara online ni, paling-paling pun nak kena berebut telefon, smartphone kita ataupun tablet, nak kena berebut dengan adik kita ataupun abang kakak kita yang berada bersama-sama di sekolah. Kita tak berdepan dengan cabaran nak kena mungkin ditembak oleh penjajah Zionis, ataupun kita tak berdepan dengan cabaran serangan-serangan ataupun bom yang mungkin pada bila-bila masa menimpa rumah kita dan mengorbankan ibu dan ayah kita ataupun adik-beradik kita. Begitu juga kita tak berdepan dengan masalah tidak ada elektrik ataupun tidak ada internet sebab ayah kita tak mampu untuk bayar dengan sebab dia bekerja dan gajinya tidak dibayar dan sebagainya. Maka adik-adik yang saya kasih sekalian, anak-anak, remaja-remaja, sebenarnya kalian mampu untuk bangkit dan menjadi orang-orang yang hebat. Dan cabaran yang kalian ada itu sebenarnya adalah cabaran-cabaran yang sangat kecil nak dibandingkan dengan cabaran apa yang dihadapi oleh rakan-rakan kalian, oleh saudara-saudari kalian, oleh kawan-kawan kalian di bumi Palestin ini. Maka kita boleh untuk menjadi orang yang baik, kita boleh menjadi orang yang cemerlang. Jangan terlalu banyak pandang kepada orang yang lebih senang daripada kita. Tengok orang yang lebih susah daripada kita, orang yang lebih memerlukan, orang yang lebih kesakitan. Maka ketika itu barulah kita akan mendapati bahawa sebenarnya kita tidaklah terlalu susah pun. Banyak benda yang lebih senang ataupun lebih banyak kemudahan yang ada di hadapan mata kita nak dibanding dengan kesusahan. Maka kalian boleh melakukan lebih baik daripada apa yang kalian sedang lakukan. Jangan lupakan saudara-saudari kalian yang berada di sini. Sentiasa ikut perkembangan mereka, barulah kita akan rasa dan kita akan dapati bahawa mereka ini adalah orang yang kurang bernasib baik nak dibandingkan dengan kita. Tetapi semangat mereka sangat-sangat luar biasa yang menjadikan mereka terus dan terus mahu untuk berjaya. Masya Allah. Persoalan sebenarnya adalah pada diri kita, anak-anak remaja. Okay, bukan sahaja persekitaran dan masalah-masalah yang kita hadapi. InsyaAllah. Okey, baiklah. Soalan kita yang seterusnya, kita tengok pada hari ini, kita menyaksikan ramai anak-anak remaja di Malaysia terpengaruh dengan anasi-anasi luar yang sedikit melalaikan dan merosakkan seperti budaya K-pop dan permainan game online yang secara berlebihan. Jadi hal ini jelas berbeza dengan anak-anak di bumi Palestin yang lebih banyak ataupun pernah bermain dengan batu untuk melawan musuh. Jadi apakah antara faktor kehebatan jiwa remaja-remaja di Gaza pada pendapat Tuan Nadir dalam mempertahankan agama dan juga mempertahankan tanah air mereka tanpa ada rasa takut terhadap musuh Israel laknatullah? Macam mana tu Tuan? Baik.
Yang pertama sekali, mereka yang berada di bumi Palestin, khususnya mereka yang terdiri daripada kalangan remaja, sebenarnya taklah jauh sangat dengan kalian yang berada di bumi Malaysia. Mereka pun main juga Counter Strike, mereka main juga Mobile Legend, mereka pun tengok juga TikTok, mereka pun kenal juga Netflix. Tetapi bezanya apa? Bezanya ia tidak menjadi sesuatu yang melalaikan mereka sampaikan mereka lupakan perjuangan mereka yang utama. Dan kelebihan yang ada pada anak-anak remaja Palestin ini ialah mereka sentiasa diingatkan dengan tujuan hidup mereka. Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka nampak di sekeliling mereka bahawa mereka berada di dalam penjajahan. Mereka nampak adik-adik mereka yang kesakitan yang tak dapat dirawat. Mereka nampak ibu bapa mereka yang terdedah dengan risiko dibom. Ayah-ayah mereka, abang-abang mereka yang keluar berjuang pada waktu malam dan mungkin tidak akan kembali lagi. Mereka nampak saudara-saudara mereka yang kaki dah putus, tangan dah putus dengan sebab ditembak dan dibom oleh Zionis Israel. Maksudnya mereka sentiasa diingatkan dengan tujuan hidup mereka, iaitu pembebasan tanah air mereka daripada penjajahan Zionis Israel. Masalahnya anak-anak remaja kita di Malaysia ini apa? Masalahnya ialah mereka tak nampak apa tujuan hidup mereka. Cikgu datang masuk ke dalam kelas, cikgu sebut kepada dia, cepat belajar bersungguh-sungguh ni, nak jadi doktor. Jadi benda tu dia rasa, oh aku belajar ni untuk jadi doktor. Aku belajar ni untuk dapat pointer tinggi. Aku belajar ni untuk boleh jawab peperiksaan. Dia tak nampak, jom kita belajar bersungguh-sungguh ni sebab kita nak naikkan nama Islam. Dan Islam adalah agama yang mengajar kita untuk menjadi khalifah. Kita tidak hidup di muka bumi ini untuk menjadi orang yang memberi khidmat kepada diri kita semata-mata, tetapi kita adalah milik masyarakat. Ada sebahagian daripada ilmu kita nanti, duit kita nanti, batang tubuh kita nanti, kita nak gunakan untuk beri khidmat kepada orang yang lebih memerlukan daripada kita. Jadi bila dia nampak world view tersebut, dia nampak tujuan hidup dia yang jauh lebih besar, dia nampak akhirat yang perlu dia kejar, dia nampak bahawa orang-orang Palestin bila mana dia berjaya, dia sebenarnya akan membantu perjuangan pembebasan bumi Palestin dengan sebab seorang individu yang berjaya akan membentuk keluarga yang berjaya, keluarga yang mukmin, keluarga yang muslih. Dan selepas daripada itu mereka seterusnya akan membentuk masyarakat pula yang boleh membantu pembangunan dan kecemerlangan negara, menaikkan syiar agama Islam. Selepas daripada itu mereka membangunkan pula negara, dan bila negara itu dah betul-betul naik dan mampu untuk berdiri dengan teguh atas paksi-paksi Islam, menjadi sebuah negara yang berdaulat, yang cemerlang, ketika itu barulah kita boleh bersuara untuk bumi Palestin. Hari ini kalau masing-masing sibuk dengan urusan mereka masing-masing sahaja, dalam suasana COVID, masing-masing duk fikir macam mana kita nak kumpulkan 1 tahun gaji kita untuk kita punya keselamatan, safety net, financial safety net. Ataupun masing-masing duk fikir, alamak, hari ini mungkin cukup makan, esok tak cukup makan. Ataupun kita nak sedekah, kita rasa takut, alah nanti kan orang lain boleh bagi sedekah, kita tak perlu bagi sedekah sebab kita pun cukup-cukup makan. Kita masing-masing duk fikirkan untuk diri kita masing-masing. Sebab itulah Rasulullah SAW disebutkan bahawa di akhir dunia nanti, di akhir umat nanti, kita adalah umat yang ramai tetapi seperti buih di lautan. Seperti buih di lautan, buih ni dekat laut begitu banyak. Setiap kali datang ombak akan ada buih baru yang muncul. Tetapi buih ini adakah ia memberikan kesan? Adakah ia memberikan manfaat? Tidak, ia tidak memberikan manfaat. Angin tiup pun boleh pecah. Tak payah kita nak usik dengan tangan kita. Sebab apa? Kita digelar dengan gelaran yang sedemikian, gelaran yang begitu rapuh, gelaran yang begitu lemah. Sebabnya dalam diri kita ada penyakit al-wahan. Al-wahan itu apa? Al-wahan itu ialah cintakan dunia dan takutkan mati. Takut sangat nak mati, takut sangat kehilangan harta, takut sangat tak ada rezeki. Sedangkan Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis bagaimana burung dia keluar mencari rezeki, setiap hari dia keluar tanpa dia ada duit dalam poket dia, ataupun tanpa dia ada akaun bank untuk disimpan cacing-cacing yang dia nak bagi makan kepada anak-anaknya, ataupun dia tidak ada pun jaminan di hujung bulan ada burung yang lebih besar akan bagi makanan kepada dia cukup untuk 1 bulan. Tidak. Tetapi dia boleh keluar setiap hari, dia boleh cari rezeki, dia boleh makan sampai kenyang, dia boleh bawa balik dan bagi makan anak-anaknya yang ada di sarang. Kuncinya apa? Kuncinya sebab dia tahu bahawa Allah ada pemberi rezeki dan dia bertawakal dengan kehidupannya. Maka benda-benda ini yang selalu kita kena ingatkan kepada anak-anak remaja kita, supaya mereka nampak bahawa tujuan hidup mereka adalah tujuan hidup yang sangat-sangat besar. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Untuk menjadi seorang hamba, Allah ciptakan jin dan manusia ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diciptakan
manusia ini untuk menjadi khalifah, bukan untuk menjadi doktor semata-mata ataupun untuk menjadi guru semata-mata, untuk menjadi orang yang boleh memberi makan kepada anak mereka kelak semata-mata, tetapi dia nak kena jadi khalifah ni. Besar peranan dia, besar ketokohan yang perlu ada pada diri dia, besar matlamat hidup dia, dan pastinya bila dia nak sampai ke arah itu, banyak benda yang dia kena buat. Dia tak boleh semata-mata belajar untuk lulus peperiksaan, tetapi dia kena belajar dan dia kena dapatkan ilmu tambahan berkenaan dengan apa yang dia belajar. Begitu juga kalau dia nak masuk ke universiti, dia kena belajar apa yang dia nak belajar. Dia kena tahu kenapa dia belajar apa yang dia nak belajar. Contohnya, kita tidak, anak-anak kita nak masuk universiti, alah pilih je lah, mana yang kau suka kau masuk je, mana yang boleh lepas pointer tu kau masuk je. Kita ajar kepada anak-anak kita sedemikian. Kita tak ajarkan kepada mereka bahawa ada tujuan hidup selepas daripada itu. Okey, kau belajar pada hari ini bidang hubungan antarabangsa. Sebab apa? Sebab orang-orang Islam sangat lemah dalam bidang hubungan antarabangsa. Tak ramai orang yang boleh membaca situasi apa yang berlaku di Timur Tengah, apa yang berlaku di Asia Barat, apa yang berlaku di Eropah, dan dengan sebab itu kita tak mampu untuk merancang sebagaimana yang dibuat oleh Zionis Israel contohnya, bagaimana mereka merancang satu demi satu sampaikan pada hari ini majoriti negara-negara berada bersama-sama dengan mereka. Maka tuan-tuan dan puan-puan, itu peranan dan tugas kita untuk kita bawa remaja-remaja kita mengenali akhirat mereka, mengenali tujuan hidup mereka, dan pastinya remaja-remaja ini di peringkat mereka juga kena diasuh dengan Al-Quran. Sebab anak-anak Palestin mereka juga diasuh dengan Al-Quran sejak daripada mereka kecil. Mereka bermula dengan usia 5 atau 6 tahun pergi ke masjid setiap hari menghafal Al-Quran, dan bila mana mereka tak boleh nak membaca Al-Quran, ustaznya akan bacakan untuk dia ayat yang nak dihafal secara berulang-ulang, dan alhamdulillah dia boleh menghafal dengan cara mendengar apa yang nak dihafal olehnya. Maka semangat pengorbanan, mengenali tujuan hidup, memasakkan mereka dengan asas-asas Al-Quran, mengajar mereka tentang seni berhibur di dalam Islam, bahawa berhibur itu tak salah. Kalau anak kita suka main Mobile Legend, kita pun ada Mobile Legend pun tak apa, tak ada masalah juga. Main sama-sama dengan anak-anak kita, supaya kita boleh tengok apa yang dia buat, kita boleh kawal berapa jam yang dia main, kita boleh ajar kepada dia bahawa benda itu tak salah, tetapi ada batasan-batasannya. Maka peranan-peranan ini perlu dimainkan oleh kedua-dua pihak, remaja itu sendiri dan mereka yang mentarbiah para remaja ini, guru-guru mereka, murabi-murabi mereka, ibu bapa mereka, barulah mereka boleh dikeluarkan daripada kelompong cintakan dunia ini, yang menyebabkan semua benda, semua tindakan mereka hanya dilandaskan kepada kehidupan dunia yang singkat sahaja. Alhamdulillah. Kejap, saya tengah tidak kelihatan. Oh, okey, saya berada kembali. Okey, baiklah. Betul, maksud dia macam apa yang Tuan Nadia cakap tu sangat menarik lah saya kira. Maksudnya mereka pun ada TikTok juga, ada tengok movie juga, tetapi bukan itu yang paling utama di dalam jiwa mereka. Dan kita akan buka juga, sebelum kita buka untuk sesi Q&A, soalan terakhir kita ada tak Tuan Nadir sedikit pesanan buat kami guru-guru, pelajar-pelajar dan mungkin ibu bapa yang sedang menonton ni bersama dalam menghargai nikmat keamanan negara hari ini. Sekarang pun kita dalam bulan Merdeka, kita banyak mempersoalkan tentang isu-isu kenegaraan. Jadi ada tak sedikit pesanan buat Tuan tentang nikmat keamanan negara Malaysia pada hari ini? Silakan. Baik. Bila saya ditanya tentang kemerdekaan dan tentang penjajahan, dan kita bercerita kepada orang yang jauh berada di Malaysia contohnya berkenaan dengan kemerdekaan dan sebagainya, maka ramai yang bertanya, alah kita cerita tentang penjajahan, betul ke penjajahan tu dia akan sampai ke Malaysia? Adakah Malaysia juga akan berlaku benda yang sama? Maka kita sebutkan ya, ada risiko Malaysia juga boleh dijajah. Dan sebenarnya kalau kita tengok apa yang berlaku di sekeliling kita, kuasa yang ada pada negara China, bagaimana mereka mula mendekati kita, usaha yang dilakukan oleh Israel untuk mendekati kita, dan kita tengok banyak kesamaan yang dibuat oleh Israel masa mula-mula mereka menjajah Palestin, dibuat sebahagiannya di bumi Malaysia kita. Tetapi bila kita tak sedar, bila semua kita kata orang ni nak berpolitik semata-mata, orang ni saja nak gelakkan kita, maka kita tak sedar terhadap isu-isu ini. Contohnya, kita tengok bila mana Israel mula-mula masuk ke dalam bumi Palestin sampailah kepada hari ini,
antara perkara yang mereka lakukan ialah mereka cuba untuk mengubah semua nama jalan-jalan yang ada di Palestin itu, mereka nak ubah kepada nama Hebrew, dan mereka tak dibenarkan untuk tulis dalam bahasa Arab, mereka suruh tulis dalam bahasa Hebrew. Kita tengok di Malaysia kita ini setahun 2 tahun yang lepas, isu yang sama juga berlaku. Ada orang dia kata nama jalan ni tak boleh tulis dalam bahasa Jawi, kita kena tulis dalam bahasa lain. Kita kena hapuskan bahasa Jawi dan sebagainya. Maka strategi-strategi ini sebenarnya adalah strategi yang kita kena perhatikan dan kita kena perhalusi. Kadang-kadang kita bercakap tentang benda-benda macam ni, orang nak hapuskan Jawi lah, orang tak nak diajar Jawi di sekolah dan sebagainya. Orang kata kita berpolitik, tetapi isunya apa? Isunya benda yang sama dibuat bukan sahaja di Israel, tetapi di seluruh negara-negara yang ada cubaan untuk menjajah kita semula. Dan kita alhamdulillah hari ini sebuah negara yang berdaulat. Kita merdeka dan tak nak agama rasmi kita ialah agama Islam. Maka orang cuba jatuhkan Islam, maksudnya mereka juga cuba untuk menjajah kita semula. Dan pastinya bila kita bercakap juga tentang kemerdekaan dan penjajahan, kita tak boleh terlalu bangga dengan sebab kita telah merdeka. Ya, kita telah merdeka dan usaha kemerdekaan itu telah mengorbankan begitu banyak darah, begitu banyak nyawa, sebagaimana apa yang dilakukan oleh anak-anak Palestin pada hari ini. Tetapi saya ambil satu contoh yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Bila mana orang tanya kepada saya, adakah anak-anak yatim di bumi Palestin ini, di bumi Gaza ini, kalau mereka nak ambil sebagai anak yatim, orang di luar daripada Palestin nak ambil sebagai anak yatim, boleh tak dia bawa anak-anak ini keluar daripada bumi Palestin dan dijaga? Contoh di Malaysia ke, di Turki ke, di Indonesia ke? Maka jawapan orang-orang Palestin sangat jelas. Mereka katakan tidak, kami tak benarkan anak-anak kami keluar daripada bumi Palestin. Sebab apa? Sebab mereka sebutkan anak-anak Palestin ini selagi mana mereka berada di dalam bumi Palestin, sebenarnya mereka lebih terpelihara daripada budaya-budaya tidak baik yang ada di luar. Sebenarnya mereka ini yang terlebih terikat dengan perjuangan, dengan pengorbanan, dengan kasih dan cinta kepada agama Islam mereka. Maka kita kena bayangkan orang-orang Palestin yang berada dalam kepungan, yang mungkin pada bila-bila masa mereka boleh mati dibom, yang setiap hari kena berdepan dengan tentera Israel, yang mungkin di tengah malam anak-anak mereka akan dicolek, yang kena duduk dalam penjara Israel sebagaimana yang kita baca tentang Anhar, adik pada hari ini 9 bulan duduk dalam penjara Israel, mengandung 9 bulan dan mungkin kena melahirkan anak di dalam penjara Israel, tetapi diberi pilihan untuk bagi anak-anak mereka meninggalkan segala kepayahan ini, duduk di sebuah negara yang kita sebut merdeka seperti Malaysia, seperti Indonesia, seperti Turki. Mereka katakan tidak. Maka sebenarnya mungkin pada bayangan orang-orang Palestin, mereka lebih merdeka daripada kita yang rasakan bahawa kita merdeka di Malaysia. Sebab kita merdeka, ya, batang tubuh kita merdeka, fizikal kita merdeka, tetapi kita tak dapat nak keluar daripada penjara dunia yang kita hidup ketika ini. Penjara TikTok kita, penjara Netflix kita, penjara YouTube kita, penjara bekerja-kerja kita untuk jadi orang yang lebih kaya. Kita punya penjara untuk orang bisnes online contohnya. Kita kalau buat kita tukar tajuk kita pada hari ini, Cikgu Madihah, bagaimana nak mendapat RM1 juta dalam masa 1 jam, saya rasa ribuan orang yang akan ikut kita punya live. Tapi hari ini kita bercerita tentang Palestin, sebuah negara yang miskin, sebuah negara yang tak boleh memberi kita apa-apa pulangan. Mungkin tak seramai itu orang yang nak berada bersama-sama dengan kita dan bercerita tentang saudara-saudari kita. Sedangkan 1 juta itu, kalau nilaiannya bayaran akhirat, maka bayaran itu dibayar di dalam syurga kelak. Kalau orang nampak benda itu, maka dia lebih bersemangat untuk ikut program kita, nak dibandingkan dengan kesenangan dunia yang sementara. Maka guru-guru, ibu bapa yang berada di bumi Malaysia, yang berada di mana-mana sahaja, mungkin pada hari ini kita merasakan bahawa kita sedang berusaha sekeras mungkin dengan segala apa yang kita ada untuk kita menaikkan dan membina generasi baru kita. Tetapi pada masa yang sama, sebenarnya kita kena merasai juga kesakitan dan kepedihan yang dilalui oleh mereka yang berada di bumi Palestin. Dan kalau kita anggap bahawa anak-anak didik kita adalah seperti anak-anak kita sendiri, pastinya kita akan merasakan bagaimana untuk menilai generasi yang akan datang ini, kita kena menilai diri kita sendiri. Saya nak sebutkan satu contoh. Ya, kalau saya cerita tentang murabi, saya cerita tentang orang yang mendidik anak-anaknya, orang yang mengajar, orang yang berada di bawahnya,
dan menunjukkan bagaimana generasi Palestin yang ada pada hari ini dilatih oleh murabi-murabi sedemikian, saya kena ceritakan cerita ini. Iaitu cerita berkenaan dengan seorang pengasas kepada Hamas yang hidup sezaman dengan Syekh Ahmad Yassin, yang hidup sezaman dengan Dr. Abdul Aziz Rantisi, iaitu yang bernama Dr. Ibrahim Maqadimah. Dan Dr. Ibrahim Maqadimah ini satu hari dia duduk bersama-sama di dalam satu kelas, mengajar anak-anak muridnya, memberikan tausiah kepada mereka, bercakap dalam usrah, bercerita kepada mereka tentang perjuangan dan pengorbanan. Tiba-tiba datang seorang lelaki dalam keadaan tergesa-gesa, pergi kepada Dr. Ibrahim Maqadimah, berbisik di telinga Dr. Ibrahim, dan ketika itu lelaki itu nampak sangat-sangat cemas, seolah ada sesuatu yang sangat besar yang telah berlaku. Tetapi Dr. Ibrahim Maqadimah mukanya biasa-biasa sahaja, mukanya tidak berubah, riak mukanya selamba sahaja, dan dia meneruskan perkongsian. Dah habis perkongsian tersebut, barulah dia bangkit dan meninggalkan majlis tersebut. Maka pemuda-pemuda yang ada ketika itu yang duduk bersama-sama dengan Dr. Ibrahim Maqadimah, disebutkan kepada lelaki tersebut setelah mereka jumpa selepas daripada itu, disebutkan apa sebenarnya yang kau khabarkan kepada Dr. Ibrahim yang menampakkan kekalutan di wajah engkau, tetapi dia tak nampak perubahan apa-apa di wajahnya. Maka lelaki itu disebutkan sebenarnya ketika mana Dr. Ibrahim Maqadimah sedang menyampaikan majlis pengisian kepada kalian, pada pemuda, anak lelakinya telah pergi ke laut untuk mandi bersama-sama rakannya, dan anaknya itu ditakdirkan Allah telah mati lemas. Mati anaknya. Maka orang semua terkejut. Anak Dr. Ibrahim Maqadimah mati. Dan dia sedang menyampaikan pengisian kepada para pemuda, kepada remaja-remaja yang berada bersama-sama dalam majlis ketika itu. Kenapa dia tak bangun pergi tengok anaknya yang telah mati dan tangguhkan perjumpaan yang sedang dia berikan? Maka ditanya kepada Dr. Ibrahim Maqadimah selepas daripada itu. Dan apa jawapan Dr. Ibrahim Maqadimah? Dr. Ibrahim Maqadimah dia kata, buat apa, kenapa aku nak meninggalkan majlis yang sedang diduduki oleh para pemuda yang masih hidup, yang sedang bangkit untuk memperjuangkan pembebasan tanah air mereka, dan aku pergi melihat anak aku yang sudah pun mati. Anak aku mati dah. Nak pergi pun nak buat apa, nak pergi tengok dia. Baiklah aku duduk dengan kalian, bercakap dengan kalian yang masih hidup, yang punya semangat berkobar-kobar ketika ini untuk membebaskan tanah air kalian, barulah aku pergi tengok anak aku yang telah mati. Itu semangat seorang murabi, tahap seorang guru. Bagaimana dia mengajar anak-anak yang berada di bawahnya dengan teladan dan juga dengan kesungguhan serta keikhlasan. Kita sebagai seorang ibu bapa, anak kita kata, alamak mak, hari ni lupa nak cas telefon dah, tak naklah masuk kelas online. Kita pun alah, tak payah, nanti kita tengok recording je, tutup phone kan. Ataupun cikgu kan, sebagai seorang guru kita tengok anak murid kita ataupun kita rasakan panas sikit, alamak panaslah hari ni, ataupun anak kita nampak macam nak demam, kita terus hantar cepat-cepat mesej kepada guru besar. Guru besar, hari ni anak saya nampak macam sakit lah, terpaksa bawa pergi klinik, minta MC hari ni. Contoh, saya bukan cakap dengan cikgu-cikgu yang ada kat sini. Cikgu-cikgu kat sini Masya Allah semua pejuang-pejuang, semangat Palestin berkobar-kobar. Saya cakap dengan cikgu-cikgu yang tengok recording nanti kemudiannya, kalian ataupun guru-guru ini, dia kata, oh tak apa, hari ni sebab anak aku sakit, aku tinggalkan dulu tugas aku untuk menuntut ilmu, untuk mengajar ilmu, nanti kemudian kita boleh gantikan. Sedangkan Dr. Ibrahim Maqadimah, anaknya bukan sakit, anaknya mati. Tapi dia kata tak apa, tinggalkan dulu anak aku yang mati itu, kemudian aku pergi tengok, barulah aku selesaikan dulu dengan pemuda-pemuda ini, barulah aku boleh kembali untuk pergi tengok anak aku setelah aku selesai memberikan tausiah dan pengajaran kepada mereka yang sedang hidup dalam perjuangan ini. Maka guru-guru pun dia kena ada semangat yang sama. Dia mengajar anak-anak, dia kena tahu dia bukannya mengajar setakat alif bata, ataupun dia setakat mengajar bahawa kat sini kedudukan jantung, kat sini hati, kat sini pundi kencing dan sebagainya kalau mengajar sains. Tetapi kita kena tahu bahawa matlamat kita mengajar jauh lebih besar daripada itu. Apa yang kita sedang bangunkan adalah generasi dan permata-permata Islam dan permata-permata negara yang sedang dibentuk di bawah tangan-tangan kita. Dan kita baca banyak kisah-kisah inspirasi bagaimana orang-orang yang hebat pada hari ini, yang menjadikan dia hebat adalah seorang guru yang kita kata keluar daripada kepompong selesanya, ataupun dia buat selangkah daripada yang sepatutnya dia buat, yang dituntut daripadanya untuk menjadikan anak murid dia seorang yang jauh lebih hebat. Maka kita mempunyai peranan yang sangat besar
Dan kalau semua guru pemikirannya macam Dr. Ibrahimah Qadimah, pastinya generasi yang sangat-sangat cemerlang akan dapat dimunculkan, dapat dibangkitkan, dapat ditarbiah dan dibentuk insya-Allah dalam masa yang terdekat. Cikgu Madihah kita kena suruh pindah ke Gaza. Lain Gaza lagi bagus dari lain Cikgu Madihah ni. Hilang terus Cikgu. Okey, kita buka pada sesi soal jawab. Kalau ada penonton nak tanyakan soalan, boleh type dekat ruang chat. Okey, kita akan buka pada sesi soal jawab sekarang. Okey, saya backup Cikgu Madihah. Okey, ada tak soalan daripada penonton? Syah, kalau ada boleh upkan soalan. Kalau tak ada kita teruskan. Okey, ada soalan pada Tuan Nadi, bagaimana rakyat Malaysia boleh membantu penduduk Gaza dengan lebih efisien? Okey, satu soalan daripada penonton. Boleh Tuan Nadi sila jawab? Okey, soalan ni, bagaimana rakyat Malaysia boleh membantu penduduk Gaza dengan lebih efisien? Okey, dari segi kewangan ke, bantuan macam mana yang kami boleh bantu? Okey, selain pada doa lah. Okey, silakan Tuan Nadi. Baik, terima kasih kepada Puan Siti Laila yang bertanyakan soalan pada hari ini. Dan hari ini kita bercakap tentang bantuan untuk penduduk Gaza, bagaimana nak dijadikan lebih berkesan, lebih efisien. Pertama sekali kita kena bercakap bahawa kita sedang berdepan dengan satu musuh yang cukup-cukup terancam. Kita berdepan dengan musuh yang cukup strategik, musuh yang tahu dia buat apa. Dia tahu kalau musuh dia hadapannya, kalau orang Palestin buat apa, dia akan balas apa. Dan mereka telah merancang ini sejak sekian lama. Kalau kita tengok sejarah, idea Zionism ini dia bukannya muncul baru-baru ketika mana tahun 1948 bila mana Palestin nak dijajah, tetapi ia telah muncul puluhan tahun sebelumnya, sekitar 1860-an, telah ada idea untuk mewujudkan sebuah negara haram Israel. Dan selepas daripada itu, mereka menubuhkan banyak organisasi yang cukup terancang untuk memastikan mereka boleh mencapai cita-cita dan agenda mereka ini. Antaranya mereka bangunkan satu badan yang dinamakan sebagai Jewish United Fund ataupun Jewish National Fund, yang mana kedua-dua badan ini mengumpulkan duit sumbangan daripada seluruh penduduk Yahudi di seluruh dunia, dan telus tak telus ataupun cekap tak cekap pengurusan mereka ketika itu, mereka tahu setiap kalau kita sebut ringgit, setiap ringgit sumbangan itu datang daripada negara mana dan ke mana hendak digunakan. Dan dengan sebab itu mereka boleh tahu negara mana yang banyak menyumbang, negara mana yang kurang menyumbang. Kalau kita ni buat kerja NGO contohnya di Malaysia, kita tahu orang tu sumbang, kita tahu ramai mana penyumbang, kita boleh detect senang. Tetapi kita tak boleh ataupun kita tak sampai ke tahap contohnya kita tengok, oh, ni yang paling ramai orang sumbang untuk Palestin ialah negeri Selangor, negeri Perlis dengan negeri Sabah contohnya.
maka negeri-negeri yang lain yang kita perlu fokuskan pengenalan kepada isu Palestin dan pemahaman terhadap isu Palestin supaya sumbangan itu boleh bertambah. Tetapi itu yang dibuat oleh orang-orang Zionis. Begitu juga kalau kita sebutkan tadi tentang pemilihan tentang pemilihan jurusan di universiti. Kalau negara kita budak-budak ni habis saja SPM, kalau yang cemerlang dia nak masuk sama ada doktor, sama ada nak jadi doktor ataupun dia nak jadi engineer supaya boleh kerja dengan Petronas dapat gaji besar offshore nanti. Tahap pemikirannya begitu. Tetapi kalau tengok di universiti yang utama, contohnya di Hebrew University, bidang ataupun jurusan belajar sebagai seorang doktor ataupun sebagai seorang engineer menduduki tangga ke-6 ataupun tangga ke-7. Yang paling utama berubah-ubah mengikut keperluan apa yang diperlukan oleh negara ketika itu. Sama ada dia belajar jurusan ekonomi ataupun dia belajar jurusan hubungan antarabangsa ataupun dia belajar jurusan-jurusan yang diperlukan oleh dunia ataupun oleh negara ketika itu untuk terus dan terus membangun. Apa yang kita nak sebutkan di sini ialah kita berdepan dengan musuh yang cukup-cukup terancang dalam segala tindakan mereka. Maka bila kita nak membantu Palestin berdepan dengan musuh yang terancang, kita kena juga menjadi orang yang terancang. Kita kena jadi orang yang terancang ni maksudnya apa? Maksudnya semua benda yang kita sebutkan perlu dibuat untuk membantu Palestin ketika ini, kita kena murnikan dan kita kena jadikan dia sesuai supaya lebih berkesan. Contoh, kita sebutkan tentang boikot. Setiap kali dengar serangan ke atas Palestin, kita dengar boikot. Tapi dia tidak memberikan apa-apa kesan kepada Israel. Sebab apa? Sebab boikot yang kita buat satu, dia tidak dalam jangka masa yang panjang. Kita boikot sekejap je. Hari ni kita rasa nak minum kopi alif bata, tapi kita tengok Palestin diserang. Kita pun tangguh tak jadi dah minum kopi. Tapi minggu depan, tak apalah. Israel dah tak serang dah tu, dah baik dah dengan kita kan. Ataupun dah kering, dah darah syuhada tu, pergi je lah dekat ni. Tak tahan sangat dah, minum je lah kopi alif bata. Ataupun kita makan satu makanan yang kita rasa macam dia ni betul ke bantu Israel ataupun dia bayar kepada franchise Israel dan sebagainya. Last bila semangat itu telah pudar, kita kembali balik kepada benda-benda yang kita tidak boikot. Yang kedua, bila mana kita laksanakan boikot itu, kita tidak tentukan produk apa yang kita nak boikot. Jadi contohnya, kalau kita sebutkan tentang boikot, bagaimana kita nak menyusun boikot itu supaya menjadi lebih berkesan, kita ikut institusi yang paling utama ataupun badan yang paling utama yang menguruskan boikot, iaitu BDS, gerakan BDS, Boycott, Divest and Sanction ini. Mereka meletakkan bahawa ada 3 benda ataupun 3 produk utama yang kita kena boikot. Barulah dia boleh memberikan kesan kepada syarikat-syarikat yang sedang membantu Israel dengan kewangan mereka. Yang pertama sekali disebutkan kita kena boikot syarikat HP yang buat laptop itu. Kalau yang nak beli HP ke, nak beli Lenovo ke, kalau yang nak beli Apple ke, carilah yang selain daripada HP. Yang kedua disebutkan kita kena boikot Puma. Sebab Puma juga membangunkan stadium-stadium, membangunkan kemudahan infrastruktur sukan di sebahagian daripada penempatan haram yang ada di Israel. Maka kita boikot Puma. Yang ketiga, kita boikot CAT. CAT ni mungkin melibatkan pembinaan ataupun kontraktor yang beli traktor dan sebagainya, jenama CAT itu. Sebab CAT ini yang digunakan oleh Zionis Israel untuk memusnahkan rumah penduduk-penduduk Palestin di dalam tanah asal mereka. Maka kita belajar, BDS ajar kita nak boikot, ni 3 produk yang kita kena boikot. Bila kita bercakap tentang sumbangan contohnya, okey, kalau dulu kita fikirkan nak sumbang ni bagi je duit, asalkan bagi duit tak apa, antara dia dengan Allah dia uruskanlah sendiri nak bagi kepada mana, nak buat untuk apa. Tetapi pada hari ini untuk menjadi seorang yang lebih efisien dalam membantu Palestin, selain daripada kita mengharapkan orang yang kita bagi sumbangan kepadanya ataupun menguruskan sumbangan kita bijak, kita juga kena jadi orang yang bijak. Nak bagi kepada NGO, tengok dia buat projek apa, tengok dia ada report ataupun tidak, tengok sumbangannya digunakan untuk projek jangka masa panjang ataupun jangka masa pendek. Tengok adakah keperluan itu betul ada pada penduduk Palestin ataupun keperluan itu hanya ada pada sebahagian kelompok sahaja. Bagaimana cara dia bekerja, bagaimana cara dia mendapatkan maklumat daripada penduduk-penduduk tempatan tentang apa yang diperlukan. Barulah kita bagi kepada NGO tersebut, barulah kita tahu bahawa rupanya bantuan kita sampai kepada penduduk dalam keadaan yang
dalam keadaan yang berkesan. Maka begitu. Dan pastinya bila kita bercakap tentang semua cara-cara kaedah ini, maka tidak boleh tidak kita kena banyak membaca, kita kena banyak mengkaji, kita kena banyak mengenal tentang Palestin itu sendiri. Bila kita kenal Israel ni, bagaimana mereka berdepan dengan orang-orang Islam seolah-olah mereka sedang bermain catur. Setiap langkah mereka tersusun, setiap langkah mereka strategik. Maka kita akan katakan, betul lah kita kena buat macam mereka. Sebab selama ini kita lawan dengan Zionis macam kita bermain bola. Kita nampak orang serang kat sini, kita pun lari ke sini. Nampak orang tenang bola ke sana, kita pun lari ke sana. Kita tengok Cristiano Ronaldo datang, kita kejar sebab kita tahu dia power. Lagi-lagi sekarang ni dah masuk Manchester United. Kita tengok Messi lari bawa bola, kita kata alah Messi tak ada masalah lah. Pendek je, kecil je dia ni, boleh. Nanti dia dah dekat-dekat dengan gol baru kita pergi kejar. Kita responsif dengan musuh kita yang nak menjatuhkan kita, sedangkan musuh kita cukup-cukup terancam. Analogi yang sangat menarik daripada Tuan Nadir, mind blown. Kita ada satu lagi ruangan untuk terima satu lagi soalan daripada, itu pun dah dipilih. Kita bacakan, saya nak bertanya daripada Mr. Kansai. Saya nak bertanya sebagai seorang pemuda, bagaimana nak pupuk diri kita supaya tak cintakan dunia? Kita tahu yang kita tak boleh cintakan dunia tapi susah untuk ubah tu dalam sekelip mata. Apa pendapat Tuan Nadir? Perlukan nasihat kami ni. Baik, kita berkongsilah sedikit. Tetapi kita ni taklah sebut kita pun tak cintakan dunia. Kita pun kadang-kadang terlebih juga Netflixnya, terlebih juga Counter Strike-nya, kan? Tapi kita saling berkongsi, kita saling menasihati. Dan untuk menjawab soalan Mr. Kansai, nama pun canggih ni. Datang daripada Jepun ke datang daripada mana? Wallahualam, berada bersama-sama dengan kita pada hari ini. Yang kita nak jawab soalan ini, soalnya ialah supaya kita tak cintakan dunia. Kalau kita suka dunia, tak ada masalah. Kita hidup untuk dunia, tak ada masalah. Kita cari rezeki, tak ada masalah. Kita berhibur, tak ada masalah. Maksudnya dunia itu bukannya benda yang kita kena pandang dengan begitu negatif. Tak ada masalah pun. Allah dia tak larang kita untuk suka kepada dunia, untuk bekerja untuk dunia. Dan sebagaimana yang kita selalu dengar, kita kena bekerja ataupun hidup di dunia seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Dan kita kena bekerja untuk akhirat seolah-olah kita akan mati pada keesokan hari. Maksudnya suka kepada dunia tak ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya bila fokus kita 100% adalah untuk dunia kita. Semua benda yang kita buat, kita fikirkan poket kita. Semua benda yang kita buat, kita fikirkan perut kita. Semua benda yang kita buat, kita fikirkan kerja kita, contohnya. Maka itu yang menjadi masalah. Dan sebenarnya untuk kita keluar daripada keadaan itu ataupun untuk kita seimbangkan keadaan dunia dan akhirat kita itu, yang pertama sekali kita kena faham bahawa dalam Islam untuk kita kejar akhirat itu sangat-sangat mudah. Sebab Rasulullah SAW disebutkan dalam banyak hadis tentang bersedekah, disebutkan senyum itu pun sedekah, mengalihkan bahaya daripada jalan itu sedekah, dan dalam Islam untuk kita buat ibadah itu sangat-sangat senang. Untuk kita kejar akhirat itu sangat-sangat senang. Semua benda yang kita buat ada dua sahaja syarat. Yang mana kalau kita tepati syarat-syarat itu, maka kita akan dapat pahala. Yang pertama sekali, kita buat apa-apa pun, kita kena buat benda yang bertepatan dengan syariat, yang tidak menyalahi syariat. Yang kedua, kita kena pasang niat. Itu sahaja. Kita duduk dengan ceramah pun kita pasang niat sebab kita nak kenal Palestin. Dan kita nak menepati hadis Rasulullah SAW, malam yahtam bi amril muslimin fahuwa laysa minna. Siapa yang tak ambil berat tentang urusan orang Islam, maka ia bukan daripada kalangan kami. Kita makan pun kita kata, ya Allah, aku niatkan untuk aku makan ini supaya aku ada tenaga untuk aku sambung beribadah kepadamu. Kita baca komik, aku niatkan aku baca komik ini untuk aku berhibur sekejap, boleh rehatkan minda supaya selepas ini aku boleh sambung belajar pula menuntut ilmu. Masuk ke dalam tandas, buang air, aku niatkan bahawa aku buang air pada hari ini supaya tubuh badan aku sihat dan aku boleh menjadi Muslim yang terus boleh beribadah. Semua benda kita buat, kita boleh dapat pahala. Jadi sebenarnya akhirat itu tidak susah. Tak payah sampai kita kena bertuang, aku mahu berjuang untuk Palestin dan aku akan mengorbankan batang tubuh aku, nyawaku untuk Palestin, hartaku untuk Palestin, kehidupan untuk Palestin. Aku tak nak kahwin sebab aku nak Palestin dan aku nak membebaskan Palestin. Islam tak suruh sampai ke tahap itu. Maka nak dapat akhirat itu senang. Dan bila kita nak mengimbangkan juga di antara dunia dan akhirat kita, kita kena ajar diri kita untuk keluar daripada keadaan selesa kita, daripada kotak selesa kita, daripada rutin yang kita buat hari-hari yang kita tahu rutin itu adalah rutin dunia.
Walaupun kita dapat pahala tapi kita tahu benda tu memang kita buat untuk kita. Kita bangun pagi, kita pergi ke sekolah kita mengajar, penat habis mengajar, balik duduk kat rumah sekejap, bersama-sama dengan keluarga, balik lepas tu malam-malam ajak suami makan dekat luar, anak-anak makan kat luar, lepas tu main bowling, balik rumah tidur. Lepas tu esok buat benda yang sama. Cuma cari kedai makan lain pula, cari bentuk hiburan lain pula. Kita kena keluar daripada rutin yang kita dah terbiasa itu, dan kita kena campakkan diri kita terlibat dengan benda-benda yang kita tahu akan menguntungkan akhirat kita. Contohnya, sekolah kita ada PIBG contohnya. Cikgu PIBG kita duk cari siapa nak gerakkan kempen cintakan Palestin. Alamak, kita tengok ada kerja nak kena buat, kerja tambahan ni. Kerja tambahan ni pula meeting lah apa semua, lepas tu kita pula paling muda yang akan join jawatan kuasa tu, mesti kita yang kena buat semua benda ni. Kita duk berfikir-fikir dan duk berkira-kira adakah boleh join ataupun tidak, ada masa ataupun tidak. Sedangkan kalau kita dah terjun ke dalam tugas tersebut untuk kita kejar akhirat kita, Allah yang akan bagi kepada kita keberkatan masa. Allah yang akan lapangkan minda kita, tak serabutkan minda kita untuk kita buat kerja-kerja sedemikian. Sama lah juga orang ajak kita join NGO, kita kata okey, aku akan join NGO sebab aku nak kejar sedikit untuk akhirat aku. Orang ajak join jawatan kuasa surau, boleh join jawatan kuasa surau, jawatan kuasa program, ikut jawatan kuasa program. Asalkan ada peluang untuk kita buat benda yang kita tahu bukan semata-mata untuk diri kita, campakkan diri kita ke dalam peluang tersebut, ambil langkah yang pertama. Selepas daripada itu barulah Allah akan buka untuk kita jalan, bagi nampak kita bahawa rezeki kita boleh datang daripada pintu yang tidak disangka-sangka, dan rezeki itu datang dalam bentuk anak-anak kita yang soleh, duit kita yang tidak pernah putus sebab penuh dengan keberkatan, masa yang Allah bagi kepada kita, kelapangan dan sebagainya. Yang penting niat kena ada, ambil langkah pertama, campakkan diri keluar daripada rutin harian dan kemudahan yang kita sedang kecapi. InsyaAllah kita boleh menyeimbangkan di antara dunia dan akhirat. InsyaAllah, Masya Allah. Bolehlah selepas ni kita, malam ni, bila kita dah baringkan kepala di atas bantal, sebelum kita pejamkan mata, kita fikirkan semula rutin harian kita. Adakah itu cara terbaik, gaya hidup yang terbaik untuk menjadi orang yang hebat, untuk mengejar redha ilahi. InsyaAllah kita sama-sama cuba. Baiklah, kalau boleh kita memang nak bagi Tuan Nadir jawab semua soalan yang ada di ruangan chat, tapi masa mencemburui kita. Begitulah tadi ya, banyak perkongsian-perkongsian yang telah dikongsikan oleh Tuan Nadir An-Nuri. Sebelum kita tamatkan program kita pada hari ini, ada sedikit montaj yang telah disediakan oleh para AJK. Sama-sama kita lihat montaj yang disediakan. Silakan.
Gitulah tadi montaj yang telah disediakan menunjukkan siri-siri usrah perkongsian dan pembelajaran yang telah kita jalankan sepanjang musim PKP ini. Bak kata Tuan Nadia tadi, biar sedikit kita perbaiki rutin harian kita. Dari hari ke hari kita kena keluar daripada comfort zone kita ataupun ruangan selesa kita. Jadinya kalau kita tak keluar, kita tunggu esok, kita tunggu keadaan aman, kita tunggu keadaan kita dah lebih tua, kita lebih free dan sebagainya, masa tu tak akan datang sampai bila-bila. Mungkin kita dah mati, baru kita ada peluang dan ruang untuk buat. Jadi kena paksa dan mulakan dari sekarang. Alhamdulillah sedikit sumbangan yang dikumpulkan oleh program PUBG dan juga Sahabat Usrah UTL. Tak banyak tapi kita harap dapat membantulah kita tak dapat berada di sana seperti Tuan Nadir. Kita berharap ada sedikit lah daripada duit kami dan keringat kami untuk anak-anak di Gaza dan saudara-saudara seakidah kita di sana, insyaAllah. Jadi Alhamdulillah kita telah pun berada di penghujung rancangan. Sebelum kita menutup program kita pada hari ini, kita jemput semula Ustaz Muzakir bin Abdul Ghaffar untuk membacakan doa dan juga doa labitah sebagai penutup kepada satu program yang sungguh memberikan makna dan kesan kepada kita semua. Silakan Ustaz. Sama-sama kita tadah tangan dan aminkan bacaan doa yang akan dibacakan sebentar nanti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هادم الأحزاب اهدمهم وانصرنا عليهم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okay, Alhamdulillah. Okay. Cikgu Madi kembali. Okay, sila Cikgu Madi. Maaf, banyak dugaan dia. Jadi itulah saja untuk hari ini. Boleh datang lagi untuk program PUBG. Setiap hujung minggu kita, anak-anak dijemput datang memeriahkan program ilmu kita Saban Minggu. Okey, itu sahaja. Dengan ini, dengan saya tutup program kita pada hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Nadia dan terima kasih kepada hadirin hadirat semua yang terlibat di dalam program kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Nadir. Terima kasih.